Apa beza dia golongan yang Allah sayang ini dengan golongan yang Allah tak sayang? Kita tengok atas dunia ni, kita tengok orang Islam, tengok imam kita boleh buat kereta besar, imam kita kereta besar. Kita tengok orang bukan Islam ada juga kereta besar lah. Kita tengok ada orang kereta kita orang Cina boleh bawa macam ni, boleh bawa BMW. Orang Islam pun ada juga. Dan kalau kita tengok rumah-rumah, orang bukan Islam ada rumah besar, orang Islam pun ada juga rumah besar. Gitu. Saya baru ni pergi ke Jalan Baik. Jalan Baik ni kampung lah isteri saya lah. Kampung ada saudara dia lah. Dia orang sekarang bila orang kaya, dia orang pencen, dia mana beli tanah kat sana. Kalau di bawah ni panas juga ni. Dia beli tanah kat sana. Jadi rumah pencen ni buat ke atas bukit. Jadi sejuk lah sikit kan. Jadi tanah atas mahal lah. Nak cerita yang tuan-tuan, kaya ni Allah bagi kepada semua. Orang Islam pun dapat, orang bukan Islam pun dapat. Hakikatnya mata kita, mata zahir kita boleh tengok. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyambung, walakinna Allah, akan tetapi Allah la yu'tid din, akan berikan agama ini illa, kecuali kepada lima yuhid, kepada orang yang Allah sayang sahaja. Sebab itulah datang pergi mana-mana tiba singgah di masjid. Perasan tak orang yang mana dekat hati dia pada rumah Allah ni tuan-tuan, yang mana ada satu hadis yang mana orang ini akan mendapat naungan pada hari kiamat adalah orang yang hati dia sentiasa bertaut pada masjid. Bertaut pada masjid ni macam mana tuan-tuan? Pergi mana-mana ingat tak pergi ke masjid. Balik kampung, aku kena pergi masjid. Pergi mana-mana mesti, aku ni nak singgah semayang kat mana. Tu antara salah satu tanda hati dia terikat dengan masjid. Dan tuan-tuan, seperti mana hadis yang saya sebut yang pertama tadi, walakinna Allah, akan tetapi Allah akan berikan agama ini melainkan kepada orang yang Allah sayang sahaja. Sebab itulah orang kaya tak semestinya dia dapat agama. Orang miskin tak semestinya dia dapat agama. Kecuali orang yang Allah sayang sahaja, confirm dia akan dapat agama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita kena bersyukur tuan-tuan. Tanda sayangnya Allah, tanda cintanya Allah kepada kita, tanda kasihnya Allah kepada kita, sifat kasih Allah turun kepada kita ini adalah apabila kita ni ingat nak datang ke rumah Allah, rasa rindu nak datang ke rumah Allah, maka di situlah bermula ada sifat kasih sayang Allah kepada kita. Jadi tuan-tuan, insya-Allah sebelum memulakan sambung daripada kitab kita Suara min Hayatus Sahabat, hari ini masuk kisah ke-10. Sebelum masuk kisah ke-10 tuan-tuan, saya nak bawa satu hadis lagi tuan-tuan, berkenaan dengan satu kisah bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan satu situasi kehidupan di dalam syurga. Hadis ini daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah menceritakan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang pemuda, dia ni dah masuk syurga lah. Ini kisah bagaimana Rasulullah menceritakan seorang pemuda ni dah masuk syurga. Apabila pemuda ni masuk syurga, umumnya kita tahu bila kita masuk syurga, kita boleh buat apa sahaja kita nak buat. Maupun kita nak main bola, nak pilih padang bola bersama mana, kalau kita suka main bola. Sebab itulah tuan-tuan, untuk maklumat tuan, syurga ni adalah tempat yang sama apa benda yang kita minat atas dunia, benda itulah kita akan bawa ke syurga. Contohnya tuan-tuan minat main bola, nanti dalam syurga tuan-tuan minta juga nak main bola. Tuan-tuan suka makan, di syurga tuan-tuan akan request untuk makan pelbagai benda. Dan begitu juga kisah seorang lelaki ni, dia ni nak bercucuk tanam. Jadi dia mintalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia minta, wahai Allah, izinkan aku bercucuk tanam di dalam syurga. Dia nak bercucuk tanam dalam syurga.
Sedangkan tak perlu dah dia nak tanam pokok. Pokok dah sedia ada lah. Minta tak makan pisang boleh, nak makan buah apple boleh. Boleh belaka dah minta. Tapi manusia ni pelik tuan-tuan. Allah dah izinkan dia buat apa-apa, tapi dia minta lagi. Wahai Allah, izinkan aku bercucuk tanam. Jadi Allah pun menjawablah pertanyaan daripada seorang pemuda ni. Lalu Allah kata, kamu buatlah apa-apa yang kamu nak di dalam syurga ini. Semua ini dengan keizinan aku. Kau boleh buat apa saja. Tak perlu dah kamu minta. Tapi bila Allah sebut macam tu, pemuda jawab, tak ya Allah, aku nak minta juga untuk bercucuk tanam. Oh, susah jadi manusia ni tuan-tuan. Padahal nah, jadi bila dia minta dengan Allah, lalu Allah mengizinkan dia bercucuk tanam, maka dia bercucuk tanamlah. Diceritakan oleh Nabi SAW, dia bercucuk tanam ni tuan-tuan sehingga bergunung-ganung. Kalau kita tengok dulu ada kes di Raut, ada Musangking berbukit je. Ni bergunung-ganung hasil tanaman dia yang dia bercucuk, dia semai benih. Bergunung-ganung hasil buah-buahan yang dia dapat hasilkan daripada tanaman dia. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kepada pemuda ini, wahai pemuda, sekira mana kalau kamu makan bergunung-gunung hasil tanaman kamu, hasil buah-buahan kamu yang kamu tanam ini, nescaya tidak akan mengenyangkan kamu, tidak akan memuaskan hati kamu, tidak akan puaskan diri kamu untuk makan lagi. Maksudnya apa tuan-tuan? Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu kepada kita, nikmat di dalam syurga ini unlimited. Tuan-tuan sini rasa penuh makan steamboat tak? Kalau ayah-ayah hadapan saya dia penuh makan steamboat. Steamboat ni tuan-tuan makan dia kalau bayar RM40 unlimited makan. Tuan-tuan boleh ambil kambing, boleh ambil ayam, boleh ambil daging. Tapi tuan-tuan kalau lebih kena bayar. Tak habis makan lebih, tak habis makan kena timbang kena bayar. Kena cah pula. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sediakan syurga unlimited. Maksudnya tak ada hak bagi apa-apa kita nak buat apa. Makan tidak akan mengenyangkan sampai bila-bila. Kalau kamu nak ambil benda tu, tak akan puas. Tidak akan rasa bosan hidup di dalam syurga. Sebab itulah ulama ada berkata, nikmat syurga ni tuan-tuan, nak beza dengan nikmat dunia, tuan-tuan pergilah dekat air laut. Pergi dekat air laut, celup tangan tuan-tuan. Ambillah tangan mana tu, jari kelingking ke ibu jari. Bila tuan-tuan celup jari tuan-tuan pada air laut dan angkatlah jari tuan-tuan, maka air laut yang melekat pada jari tuan-tuan, bila kita celup dalam air, ada air melekat, betul tak? Jadi air yang melekat itu ulama kata perihal nikmat dunia yang kita dapat, mahupun nikmat akhirat yang belum kita nampak lagi, nikmat syurga, nikmat dapat minum telaga al-Kausar Nabi SAW. Semua itu adalah nikmat kita dapat pada hari akhirat, yang air laut terbentang di hadapan kita. Sebab itulah banyak lagi nikmat yang kita tak dapat. Kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah meletakkan diri kita pada jalan agama tuan-tuan, insya-Allah. InsyaAllah tuan-tuan, kita sambung kitab kita Suara min Hayatus Sahabah. Hari ini masuk ke kitab tajuk yang ke-10, iaitu seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Jahsy. Abdullah bin Jahsy radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, Abdullah bin Jahsy ni tuan-tuan, kalau kita cerita berkenaan dengan sahabat ni, maka kita akan kenal bagaimana peribadi Rasulullah. Sebab tu walaupun nama kita ni Suara min Hayatus Sahabah, bila kita telusuri, bila kita tengok satu persatu sahabat ni, dia ada hubung kait bagaimana akhlak Nabi dengan para sahabat. Sebab tu dalam sikit sebanyak, walaupun kita belajar nama-nama sahabat-sahabat yang tidak dikenali, tetapi kita mengenal akhlak Nabi SAW ketika bersama dengan para sahabat. Tuan-tuan, Abdullah bin Jahsy ini merupakan seorang yang dekat dengan Nabi, kerabat Nabi, saudara Nabi, iaitu sepupu Nabi, yang iaitu kerana ibunya Umaymah binti Abdul Muttalib ialah ibu saudara Nabi. Jadi dia merupakan sepupu kepada Nabi. Abdullah bin Jahsy ini
sepupu kepada Nabi dan merupakan ipar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana Zainab bin Jahsy merupakan isteri Nabi. Maksudnya dia ini adalah abang ipar. Kerana Nabi ini kahwin dengan adik dia itu Zainab bin Jahsy. Gitu. Jadi dalam Abdullah bin Jahsy ini dia memulai Islam sebelum Nabi memulakan dakwah. Kena ingat peringkat pertama Nabi berdakwah ni, kita pergi balik bagaimana permulaan Nabi dapat wahyu. Nabi berdakwah, sebelum Nabi berdakwah di rumah Arqam bin Abi Arqam, orang yang mula-mula masuk Islam salah satunya adalah Abdullah bin Jahsy. Bila Nabi pergi ke rumah Arqam bin Abi Arqam, orang yang pertama, hari pertama yang masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Hebatnya Abu Bakar As-Siddiq, hari pertama dia masuk Islam, hari kedua dia dah ajak orang masuk Islam, iaitu nama Abu Ubaidah bin Jarrah. Hebatnya apa panggil Abu Bakar. Sebab tu tuan-tuan, kalau nak ajak orang masuk LMM ni, cari macam orang Abu Bakar. Hari ni ceramah, esok dia cari orang tu. Tak perlu lama. Kalau orang masuk LMM ni, MLM ni, naklah orang macam Abu Bakar ni. Hari pertama dengan ceramah, esok bawa orang tu. Begitulah bagaimana kita tengok seminggu perjalanan dakwah Nabi. Orang dekat dengan Nabi, sepupu sepapak Nabi dulu yang mengikut Nabi adalah salah satunya Abdullah bin Jahsy. Dan selepas Nabi berdakwah hari pertama, maka Islamlah Abu Bakar, dan Abu Bakar hari kedua, Abu Bakar mengislamkan beberapa orang sahabat lain. Begitulah perjalanan hari pertama dan kedua Islam bergerak pada waktu itu. Dan apabila Rasulullah SAW mengizinkan para sahabat berhijrah ke Madinah, ni dipendekkan cerita lah tuan-tuan. Apabila orang Islam dah masuk Islam, maka dikecam, maka ada kena seksa, ada yang dibunuh sebagainya. Kita tengok kisah Bilal bin Rabah kena tindih dengan batu, kena tarik pada pasir yang panas. Maka apabila berlaku kecaman-kecaman, apabila berlaku penyiksaan, maka Rasulullah suruh para sahabat pergi berhijrah ke Madinah. Jadi Abdullah bin Jahsy ni antara salah satu sahabat Nabi dan kerabat Nabi yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Jadi apabila dia pindah ke Mekah ke Madinah ni tuan-tuan, dia tak bawa rumah tuan-tuan. Dia tak bawa rumah. Orang berhijrah ni tak bawa rumah. Mahu pun pakaian bawa sikit je tuan-tuan, sebab takut orang kafir Quraisy ni kejar. Waktu nak keluar tu keluar senyap-senyap kecuali seorang, Umar tuan-tuan. Umar kata, siapa nak sekat aku keluar daripada Mekah ini, dia boleh tengok ke ayah isteri dia ni akan menjadi janda, anak dia ni akan menjadi yatim. Umar seorang je berhijrah secara terbuka. Umar ni tuan-tuan, kalau baca fizikal dia tak, Sayyidina Umar ni fizikal dia tu, kalau dia naik kuda tuan-tuan, kaki dia seret. Kuda, dia naik kuda kat kita kalau naik kuda tuan-tuan, tak payah kata seret. Lepas tu kat kuda tu belum lagi tuan-tuan, kalau muncul lepas tu kat kuda. Tapi Sayyidina Umar ni bila dia naik kuda, bila kuda tu bergerak, kalau kaki dia tu dia tak letak atas pelapik kuda tu, kaki dia tu akan berseret dengan padang pasir. Kalau gitu tuan-tuan, tak payah nak lawan lah tuan-tuan. Padahal dia tampar je tuan-tuan tu, kena pakai koyuk. Nak kata hebatnya Abu Bakar, orang tak berani, Sayyidina Umar orang tak berani nak sekat. Tapi Abdullah bin Jahsy antara seorang sahabat yang pergi berhijrah ke Madinah secara senyap-senyap. Dan apa yang berlaku tuan-tuan, Abdullah bin Jahsy ini merupakan sahabat Nabi yang orang berada jugalah, orang kaya. Rumah dia cantik, barang-barang dalam rumah dia adalah barang-barang mewah. Jadi bila dia masuk Islam, mendapat tantangan, dia berhijrah ke Madinah, dia tinggal rumah dia cantik. Apa yang berlaku? Abu Jahal ni tuan-tuan, Abu Jahal ni pun bila orang Islam ni berpindah ke Madinah, dia rampas. Dia suruh kafir musyrikin Mekah ni rampas rumah-rumah orang Islam yang ditinggalkan oleh orang Islam. Orang kafir ni rampas rumah mereka. Dan salah satu rumah yang dirampas, yang dijadikan rumah kepada Abu Jahal, adalah rumah Abdullah bin Jahsy.
Sebab itulah salah satu bab yang diceritakan ni, antara orang yang mendapat rumah di dalam syurga adalah Abdullah bin Jahsy lah. Apabila dia pergi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengadu. Dia dengar daripada orang yang hijrah lambat, dia dengar, wahai Abdullah bin Jahsy, rumah kamu Abu Jahal dah ambil dah. Rumah kamu dah menjadi milik Abu Jahal. Abu Jahal dah takluk rumah kamu. Lalu dia merasa sedih pula, asyik titik peluh dia. Macam kita lah tuan-tuan, beli rumah dekat mana? Mahal kota sah. Tiba-tiba orang rapah tuan-tuan. Orang rapah belum tak beli lagi, orang rapah dah. Ada 35 tahun lagi tu. Orang rapah. Rasa hibur hati. Begitulah Abdullah bin Jahsy. Rasa hibur dengan usaha dia buat rumah sebagainya. Maka dia berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengadu kepada Rasul, ya Rasulullah, rumah aku di Mekah tu Abu Jahal dah ambil ya Rasulullah. Abu Jahal dah ambil dah. Jadikan rumah kepada dia. Lalu Rasulullah tanya kepada Abdullah bin Jahsy, wahai Abdullah, adakah kamu rasa kecewa dengan perlakuan daripada kafir musyrikin Mekah tu? Adakah kamu tidak redha dengan ujian yang Allah datangkan kepada kamu? Maka dia kata, aku redha wahai Rasulullah, tapi aku sedih sikit. Maka tidak mahukah engkau Allah menyediakan satu mahligai di dalam syurga kepada kamu? Adakah engkau redha? Maka bila Rasulullah janjikan benda macam tu, maka seronoknya Abdullah bin Jahsy ni apabila Allah Subhanahu Wa Taala telah menyediakan satu rumah kepada dia di dalam syurga. Gitu tuan-tuan. Jadi begitulah redanya Abdullah bin Jahsy atas ujian yang dia dapat, rumah dia dirampas. Kita masuk bab kedua berkenaan dengan Abdullah bin Jahsy ni tuan-tuan. Yang kita tahu peperangan yang pertama dalam Islam apa dia? Peperangan pertama Badar, betul tak? Kita tahu peperangan Badar, peperangan pertama yang 313 orang Islam melawan dengan 1000 tentera kafir musyrikin. Sebenarnya tuan-tuan, untuk makluman tuan-tuan, peperangan yang pertama terjadi, serangan yang pertama terjadi di antara orang Islam dan kafir musyrikin Mekah ni adalah satu ketua pasukan yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahsy sebelum peperangan Badar. Ini peperangan yang pertama tuan-tuan, yang dilancarkan oleh orang Islam yang bernama, yang ketua pada waktu itu Abdullah bin Jahsy. Kita tengok tuan-tuan secara terperinci bagaimana peperangan pertama ini berlaku. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih 8 orang sahabat baginda untuk menjalankan tugas ketenteraan yang pertama dalam Islam. Antaranya ialah Abdullah bin Jahsy dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan berkata kepada sahabat, aku akan melantik orang yang paling sabar menahan lapar dan dahaga daripada kalangan kalian untuk menjadi ketua. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bendera lantikan itu kepada Abdullah bin Jahsy. Maka dialah amir, yakni ketua yang pertama dilantik untuk mengetuai kumpulan angkatan kaum muslimin. Jadi tentera yang pertama yang dihantar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah dalam peperangan Badar, tetapi tentera yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahsy dan beberapa orang sahabat. Dan waktu Rasulullah nak utus Abdullah bin Jahsy dan beberapa orang sahabat, Rasulullah tak bagi tahu apa dia tujuan mereka disuruh. Pasukan tentera ini disuruh keluar daripada Madinah dan tidak diberitahu apa dia tujuan dia. Tetapi sebelum mereka ni keluar, Abdullah bin Jahsy dengan Sa'ad bin Abi Waqqas bersama dengan beberapa orang sahabat keluar, Rasulullah bagi sepucuk surat. Rasulullah bagi sepucuk surat. Dalam surat tersebut Rasulullah kata jangan buka. Rasulullah bagi surat ke Abdullah bin Jahsy. Rasulullah pesan, kamu boleh buka surat ini selepas kamu berjalan 2 hari perjalanan. Kalau orang tak amanah tuan-tuan, jangan 5 langkah jauh pada Madinah, buka dah tuan-tuan. Macam kita lah tuan-tuan, dapat surat daripada jiran, tiba-tiba surat jiran pindah rumah kita. Sulit ni tuan-tuan. Hak sulit ke dia buka? Hak sulit kata dia buka tuan-tuan. Jadi nak ceritanya,
Rasulullah bagi tahu kepada dia, aku bagi surat kepada kamu, kamu boleh buka surat ini, tetapi setelah 2 hari perjalanan kamu. Jadi Abdullah bin Jahsy pun berjalanlah dengan beberapa orang sahabat ini, mengetuai satu pasukan tentera, lalu berjalan ke satu tempat. Sampai pada 2 hari perjalanan, maka Abdullah bin Jahsy pun bukalah surat tersebut. Lalu dalam surat itu tertulis, Rasulullah tulis, jika engkau melihat isi suratku ini, maka teruskanlah perjalanan ke Nakhlah antara Taif dan Mekah, maka awasilah kaum Quraisy dan beritahu kepada kami berita mengenainya. Rupa-rupanya Rasulullah ni suruh orang yang Rasulullah utus beberapa orang ni untuk mengawal sepadan. Mudah-mudah kata mengawal sempadan. Kalau kita mengawal sepadan ni, kalau saya, rumah saya, kampung saya di Kata Panjang, ada laskar duduk kawal sempadan, tuan-tuan. Jadi mengawal sempadan ni dia bahaya lah, tuan-tuan. Ada orang serang, ada orang tembak. Jadi bila benda bahaya ni, lalu Abdullah bin Jahsy tanya kepada sahabat pasukan dia, siapa yang nak ikut? Sesungguhnya Rasulullah SAW menyuruh kita untuk pergi ke Nakhlah untuk menjaga sempadan, untuk mengawasi kaum Quraisy agar aku memberitahu berita siapa mereka kepadanya. Baginda melarangku untuk memaksa kalian ikut bersama. Siapa yang nak ikut, maka ikutlah. Siapa yang tak nak ikut, kamu boleh pulang. Jadi tak ada paksaan. Tapi sahabat dia, tuan-tuan, walaupun tak ada paksaan, mereka ni semangat nak syahid ni tinggi, tuan-tuan. Jadi bila macam tu, sahabat kata semua nak ikut. Jadi maka semualah mereka ini pergi ke Nakhlah. Nakhlah ni, tuan-tuan, siapa yang pernah pergi ke Mekah, Nakhlah ni merupakan satu tempat di Taif. Nakhlah ni banyak sejarah dia. Antara salah satu dia, tempat Nakhlah ni antara jin mendengar bacaan Nabi Muhammad SAW. Jin mendengar bacaan ayat Quran daripada Nabi Muhammad. Dan tempat Nakhlah ni lah juga merupakan satu tempat yang bermulanya, satu tempat yang kampung yang sangat kuat sembah berhala. Sembah berhala, iaitu berhala di Mekah. Glamour berhala adalah nama dia Lata dan Uzza. Itu adalah berhala yang glamour dekat Mekah. Dan paling orang yang kemaruk nyembah berhala adalah nama dia Nakhlah ni lah. Tempat Nakhlah, tempat orang sembah Lata dan Uzza yang sangat taksub. Jadi semua nak ikut, maka mereka pun pergi ke Nakhlah di Taif. Di Nakhlah ni antara Taif dengan Mekah, dia tengah-tengah. Bila dia sampai di Nakhlah, dia pun intip lah, buat intipan lah. Mintik macam mana tak tahulah, duduk dalam tanah ke, wallahu a'lam, tidak diceritakan. Tapi sahabat ni mengintip bagaimana Quraisy ni, orang Quraisy ni tengah buat apa. Lalu tiba-tiba dari kejauhan mereka melihat satu kafilah Quraisy yang terdiri daripada 4 orang lelaki. Yang pertama adalah Amr ibn Hadrami, Hakam bin Kaisan, Utsman bin Abdullah dan saudaranya Al-Mughirah. Kafilah itu membawa harta dagangan Quraisy seperti kulit, kismis dan barangan lain yang sangat banyak. Jadi waktu dia tengah intip, datang pasukan dagangan daripada kafir Quraisy, daripada Mekah, yang bawa kismis, bawa kulit kayu manis dan bawa berbagai lagi barangan yang nak didagangkan lah. Lalu Abdullah bin Jahsy dan barisan tentera pimpinannya segera bermusyawarah. Dia tengah bermusyawarah sebab apa? Kalau dagangan tu lalu di hadapan dia, maka orang kafir Quraisy ni akan nampak para sahabat, pasukan para sahabat ni duduk dekat situ. Jadi tentera tu dah nak datang dah. Pedagang Quraisy tu nak datang juga, nak datang dekat tentera Islam dah. Jadi menyebabkan kalau nampak, mereka akan pergi bagi tahu kepada Quraisy ada orang Islam sedang mengintip, maka jadi kelebihan lah dekat tentera Quraisy. Kata orang Islam nak buat jahat dekat orang Quraisy. Faham tak? Situasi perang sekarang ni. Waktu ni sebelum peperangan Badar. Jadi Abdullah bin Jahsy pun ajaklah beberapa tentera untuk bermusyawarah. Dan hari tersebut adalah hari terakhir pada bulan-bulan yang haram. Bulan-bulan yang haram ini dalam Islam ada beberapa bulan yang diharamkan berperang. Orang Arab ni, tuan-tuan,
Ada berapa bulan di dalam bulan Islam ni yang mereka haramkan untuk berperang. Kalau satu berperang, dia telah melanggar satu adab yang sangat hina. Jadi inilah salah satu perkara yang berlaku di dalam sejarah Islam. Tentera Islam telah menyerang kafir Quraisy di dalam bulan yang haram, hari terakhir pada bulan yang haram. Tindakan demikian adalah melanggar kehormatan bulan haram dan merupakan tindakan yang salah, bahkan akan mengundang kemarahan seluruh masyarakat Arab jika menunggu esok kafilah itu akan sampai ke Mekah. Maksudnya kafilah tersebut dari satu tempat nak balik ke Mekah. Dia orang ada dua keputusan. Kalau dia tak bunuh kafir Quraisy ni, kafir Quraisy ni akan nampak mereka dan akan beritahu kepada orang Quraisy, bagi tahu kepada penduduk Mekah. Jadi ada satu cara lagi, mereka kena bunuh kafir Quraisy ini dan halang mereka daripada balik ke Mekah, tetapi dalam bulan yang haram. Dia pun bermusyawarah. Akhirnya Abdullah bin Jahsy dengan beberapa orang sahabat ini bersetuju untuk membunuh kafir Quraisy, pedagang kafir Quraisy yang lalu di hadapan mereka. Maka seterusnya mereka menyeranglah kafir Quraisy tersebut. Mereka menyerang. Maka dua orang telah dibunuh, satu orang telah berjaya ditawan, seorang sempat lari. Jadi bila seorang sempat lari, inilah menjadi satu keburukan, satu kelemahan kepada orang Islam pada waktu itu. Jadi Abdullah bin Jahsy pun ambillah harta rampasan perang. Jadi ghanimah, tuan-tuan, harta rampasan perang yang pertama berlaku dalam sejarah Islam, sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harta rampasan perang adalah inilah. Bukan Badar, bukan peperangan Badar ni. Ketua yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahsy merupakan yang pertama merampas ghanimah, iaitu harta rampasan perang bagi orang Islam.